أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita sambung lagi pembelajaran kita atau kelas PDPR kita untuk tajuk yang seterusnya. Okey. Insya-Allah hari ini kita akan masuk dalam tajuk yang seterusnya dalam bidang Al-Quran, iaitu pelajaran 5, indahnya tajwid, muka surat 17. Okay, bagi yang ada buku teks, boleh buka buku teks muka surat 17. Okey. InsyaAllah kita mula. Okey, tajwid. Tajwid ni apa? Dan apa kepentingan tajwid? Kan biasa kita dengar tajwid, baca Quran kenalah tajwid, kena ada tajwid, kan? Maksudnya kena ada cara baca yang betul, sebutan yang betul, kaedah yang betul. Dia bukannya lagu, kalau lagu lain. Okey, tajwid dia berkaitan dengan cara bacaan yang betul. Okey, kita tengok mengapa perlu untuk kita belajar tajwid. Okey, hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain dan wajib kepada setiap muslim. Maksudnya apa? Wajib untuk kita tahu tentang cara bacaan yang betul, cara bacaan Al-Quran yang betul. Paling tidak asas cara bacaan yang betul kita dapat tahu. Kita dapat bezakan antara huruf alif dengan ain, kita bezakan huruf ha dan kha. Kita boleh bezakan antara sebutan-sebutan tu, sin dengan shin, kita boleh beza. Okey, itu antara asas yang penting dalam kita nak baca Al-Quran. Okey. Antara tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Kita nak betulkan bacaan Al-Quran. Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu dalam Suratul Muzammil ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Okay. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil apa? Baca dengan kata tartil ni dengan betul. Okey? Dengan betul. Bacalah dengan betul, bacalah Al-Quran dengan tartil. Okey. Pembacaan Al-Quran hendaklah dilakukan dengan cermat, baik dan teliti. Kesilapan pada makhraj atau sifat huruf Al-Quran akan mengubah maksud ayat. Sebab apa? Bahasa Arab ni dia satu bahasa yang kaya dengan pelbagai kata maksud ataupun banyak perkataan dalam bahasa Arab ni. Kita ubah satu huruf, maka maksudnya akan berubah. Apa contoh dia? Contohnya macam qilab. Okey. Qilab dengan qilab. Kaf dengan qaf. Qalbu. Okey. Apa beza dia? Kalbu, kaf, kalbu bermaksud anjing. Qalbu bermaksud hati, jantung hati kita. Okey. Beza sebutan lebih kurang je. Beza huruf satu depan je dah berubah maksud. Sebab tu penting untuk kita tahu tentang cara sebutan huruf dalam Al-Quran. Sebab dia akan mengubah maksud. Okay? Al-Quran dia satu kitab tata bahasa Arab yang sangat cantik. Yang mana kita kalau nak baca, kita kena baca dengan bacaan yang betul. Kita hendaklah mempelajari dan mendalami ilmu tajwid agar kemuliaan Al-Quran terpelihara. Supaya kita baca tak tersilap maksud. Memanglah kita baca, kita tak faham maksudnya. Tapi kalau ada orang yang faham bahasa Arab, bila mana dia dengar, dia tahu, oh salah ni, sebutan ni salah, maksud yang disampaikan adalah salah. Okay. Sebab tu paling tidak basic, asas pembacaan Al-Quran kita kena tahu. Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Seterusnya, makhraj huruf. Okay. Apa maksud makhraj? Kharaja, keluar. Makhraj huruf maksudnya tempat keluar huruf. Okay. Huruf hijaiyah ni, alif, ba, ta sampailah huruf seterusnya yang last kali, dia ada tempat-tempat keluar. Okay? Tempat keluar huruf, di mana huruf tu bunyi dia keluar. Itu dia panggil sebagai makhraj huruf. Okay. Tempat keluar huruf hijaiyah yang membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Itu maksud makhraj.
tempat keluar huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni huruf dalam bahasa Arab lah, alif, ba, ta, yang membezakan antara satu huruf dengan satu huruf yang lain. Kita wajib mempelajari ilmu tentang makhraj huruf agar dapat membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar. Kita kena belajar supaya macam saya kata tadi, asas pembacaan Al-Quran tu kita dapat kuasai. Makhraj huruf dalam Al-Quran ni kita boleh bahagikan kepada 5. Yang pertama iaitu di bahagian pangkal hidung, khayshum. Pangkal hidung kat sini. Yang kedua, syaffatain, ni kedua bibir kita. Yang ketiga, lisan. Lisan di bahagian lidah kita. Ni lidah kita panggil sebagai lisan. Yang keempat, al-jawf. Ni bahagian rongga. Jawf ni mana? Ni kita punya rongkong ni. Untuk huruf-huruf izhar khalqi dia keluar daripada jawf. Dan last sekali, al-haq. Halq, kerongkong. Jawf ni kita punya, maaf, jawf ni kita punya ni kita punya mulut, kita punya bahagian mulut ni. Kita punya tengkorak mulut ni ada dua kan, atas dengan bawah. Itu adalah al-jawf, dua tu. Kalau al-halq ni kita punya kerongkong. Itu adalah 5 pembahagian tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. 5 pembahagian makhraj huruf. Kita tengok sama-sama muka surat seterusnya. Tengok apa huruf yang keluar daripada tempat-tempat yang 5 tadi. Yang pertama, khayshum. Pangkal hidung ni, pangkal hidung kita. Dari makhraj ini, daripada tempat keluar ni, keluarlah bunyi yang dengung, gunnah. Bunyi apa yang gunnah, yang dengung? Mim, nun. Sebab tu kita baca contohnya. Apa contoh? Kul a'udzu birabbin nas. Nun. Gunnah, kita ada dengung di situ. Wajibul gunnah, wajib dengung. Sebab apa? Ada huruf nun. Nun mesti keluar daripada hidung. Kalau kita sebut tu keluar daripada mulut, non, dia takkan jadi. Dia mesti ada keluar daripada hidung, nun. Dia akan keluar daripada hidung. Jadi huruf yang keluar daripada pangkal hidung adalah mim dengan nun. Yang kedua, syaffatain. Ni kedua bibir kita ni. Kedua bibir. Terdapat 4 huruf yang keluar daripada kedua bibir kita ni, iaitu huruf waw, ba, mim, fa. Tengok kat situ cara macam mana nak keluarkan bunyi daripada dua bibir ni. Macam huruf waw, kita akan bulatkan bibir kita ni. Waw. Kalau kita sebut waw kan, dia akan mesti bibir tu akan jadi bulat. Kita takkan boleh sebut waw dengan mulut terbuka. Wow, takkan boleh, takkan jadi. Yang kedua, ba. Kita rapatkan kedua bibir. Ba. Jadi bibir kita mesti rapat bila kita nak sebut perkataan huruf ba. Yang ketiga, merapatkan dua bibir, yang ini mim. Tadi ba tadi dia kuat, mim dia ringan. Beza ba dengan mim, tempat keluar sama tapi beza kuat dengan ringan. Dan yang last kali huruf fa. Fa, iaitu dengan cara menekan bibir bawah ke gigi kacip atas. Ni bibir bawah ni kita tekan ke gigi kacip atas. Fa. Itu cara nak sebut huruf yang keluar daripada dua bibir, syaffatain. Huruf waw, ba, mim, fa. Seterusnya yang ketiga, di bahagian lidah, lisan. Terdapat 18 huruf. 18 huruf yang keluar daripada lidah kita ni. Banyak huruf. Kita tengok kat sebelah tu dia bahagikan. Dibahagikan kepada 4 tempat. Daripada pangkal belah dalam sekali, pangkal, tengah dan hujung bibir. Hujung lidah kita. Yang paling dalam sekali, kita punya lidah kita paling dalam, huruf qaf. Huruf qaf yang akan keluar daripada belah dalam lidah kita. Yang kedua, huruf kaf yang akan keluar daripada pangkal. Dia bukan pangkal dalam, dia pangkal lidah kita. Yang ketiga, huruf yang keluar daripada bahagian tengah, jim, shin, ya. Jim, shin, ya, yang keluar daripada lidah
tengah kita. Dan yang berada di bahagian hujung adalah huruf lam, nun, ra, ta, dal, sin, za, sa, za. Okey, itu bahagian hadapan lidah kita. Dan ada satu lagi huruf dad, okay, yang akan keluar di antara bibir lidah kita di belah kiri ataupun kanan. Dad. Okey, huruf dad. Itu adalah 18 huruf yang keluar daripada pangkal lisan. Okay. Saya kalau dalam bab tajwid ni, saya antara orang yang kurang mahir sedikit dalam bab tajwid. Jadi kalau ada kesilapan, saya mohon maaf. Kalau ada kesilapan bunyi, sebab saya memang agak kurang mahir dalam tajwid ni. Cuma asas insya-Allah saya boleh ajarkan. Okey, kita terusnya. Tadi pada lisan, huruf yang keluar daripada lidah kita ada 18 huruf. Huruf apa? Huruf qaf, kaf, jim, shin, ya, dad, lam, nun, ra, ta, dal, sin, za, sad, za. Okey. Okey, seterusnya huruf yang keluar daripada al-jawf ni, rongga. Rongga, kita punya rongga ni. Macam mana cakap rongga ni? Ya, kalau mulut kita ni boleh dikeluarkan, itu rongga. Okey, suara untuk memanjangkan bunyi huruf mad. Okey. Apa huruf yang keluar daripada sini? Huruf waw, ya, alif. Okey, kalau kita nak panjangkan huruf mad ni huruf apa? Huruf mad ni huruf yang memanjangkan perkataan. Okey, yang memanjangkan suatu perkataan. Kita nampak ada huruf ya yang tak ada titik bawah tu huruf mad. Okey. Jadi ada 3 huruf. Alif, waw, ya, awi yang keluar daripada rongga. Rongga kita punya ni, jawf ni. Okey. Tiga-tiga ni adalah tiga-tiga huruf mad. Alif, waw, ya. Ini 3 huruf mad. Dan last kali yang keluar daripada kita punya ni, kerongkong, halq. Okay. Huruf idza halqi. Ada 6 huruf yang keluar daripada kerongkong kita ni. Huruf ghin, kha, ha, ain, hamzah, ha. Okey. Itu adalah tempat-tempat keluar huruf, makhraj huruf yang ada 5 bahagian, pembahagian. Paling tidak kita ingat sebahagian lah. Okey, paling tidak kita ingat sebahagian. Dan kita cuba untuk betulkan. Saya sendiri tak berapa betul lagi sebutan saya, jadi kita sama-sama belajar untuk memperbetulkan. Okey, kita tengok seterusnya. Kalau tadi kita dah belajar tentang makhraj huruf. Okey, antara benda lain yang berada dalam tajwid adalah isti'azah dan basmalah. Apa tu isti'azah? Isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okay. Dengan nama Allah aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni 2 benda yang biasa kita tahulah. Okey. Isti'azah dengan basmalah. Isti'azah bila mana kita solat, sebelum kita mulakan bacaan Fatihah, isti'azah hukumnya sunat dibacakan. Okey. Kita dah Allahu Akbar, kita baca doa iftitah. Selepas baca doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, barulah kita baca Fatihah. Sama juga dengan basmalah. Basmalah hukum dia wajib dibaca ketika salat. Okey, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Okey, itu 2. Isti'azah dengan basmalah. Kita tengoklah itu dalam surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Okay. Bila mana kita nak baca Al-Quran, mulakan bacaan dengan isti'azah. Mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mulakan dengan tu. Okey. Sebab ini adalah dalil daripada Al-Quran. Sebab tu bila mana kita, contohlah yang kita bukan nak baca permulaan ayat, kita nak baca potongan ayat tengah-tengah, kita tak akan sebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sebut dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab nak baca Al-Quran mulakan dengan isti'azah. Okay. Dan basmalah pula macam saya kata tadi adalah bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okay. Bismillah ada di setiap awal surah dalam Al-Quran kecuali surah Taubah. Okey, surah Taubah.
Surah Taubah dia tak ada bismillah, dia akan terus baca saja. Surah-surah lain dalam Al-Quran bermula dengan bismillah. Kenapa? Kenapa dalam surah Taubah tak ada bismillah? Sebahagian ulama mengatakan, dalam surah At-Taubah tidak disebut perkataan bismillah di awal surah. Sebab apa? Surah At-Taubah ni dia menceritakan tentang peperangan. Maksudnya peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, orang Islam dengan orang munafik. Peperangan. Bila perang, agak tak sesuai mula-mula kita nak sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita nak cerita tentang perang. Itu sebahagian pandangan ulama. Kenapa surah At-Taubah tidak ada basmalah di awal surah? Yang sebetulnya wallahu alam tak diberitahu sebab Nabi tak bagi tahu kenapa. Itu tentang isti'azah dengan basmalah. Yang seterusnya alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Apa tu alif lam syamsiah? Huruf alif lam di hadapan alif lam syamsiah. Kita tengok. Huruf lam ditulis tetapi tidak disebut. Huruf lam ditulis tapi tidak disebut. Itu alif lam syamsiah. At-tariq. Kita tak sebut al. Kita sebut at-tariq. Yang huruf lam tidak ada baris. Lam tu tidak ada baris. Alif lam syamsiah, alif lam qamariyah ni huruf yang kita tengok kat hadapan perkataan dalam bahasa Arab tu ada alif lam. Itu adalah alif lam sama ada syamsiah ataupun qamariyah. Jadi alif lam syamsiah dia tidak disebut. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, alif lam di hadapan kan, alif lam tu yang tu bukan alif lam syamsiah, tu alif lam qamariyah. Seterusnya huruf lam yang tidak ada baris. Alif lam tu tidak berbaris. Dan yang ketiga, huruf yang terletak selepas huruf lam dibaca dengan bersyaddah. Ada ni tanda sabdu, syaddah. Itu ciri-ciri alif lam syamsiah. Ada 3 ciri. Huruf lam tidak disebut, huruf lam tu tak ada baris, dan huruf selepas huruf lam adalah huruf yang bertanda dengan sabdu. Itu alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah pula adalah huruf lam ditulis dan disebut. Macam tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bawah tu ditunjuk contoh lagi, al-qari'ah, mal-qari'ah. Alif lam, lam tu dimasukkan sekali, disebut huruf lam tu, ada sebutan lam. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, huruf lam sentiasa berbaris sukun, tanda mati, bertanda mati. Kita sebut dalam bahasa Melayu orang panggil tanda mati, tanda sukun. Mesti ada tanda sukun dekat huruf lam tu. Dan ciri yang ketiga, huruf yang terletak selepas huruf lam berbaris atas, bawah dan hadapan. Selain daripada tanda sabdu atas, bawah dan hadapan, itu adalah huruf alif lam qamariyah. Kalau kat situ dia bahagikan pembahagian huruf alif lam syamsiah. Huruf dia ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam dengan nun. Manakala bagi huruf alif lam qamariyah, hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya, ha. Sekadar untuk kita faham. Yang penting kamu kena tahu beza. Apa tu alif lam syamsiah, apa tu alif lam qamariyah. Dua-duanya ada 3 ciri-ciri. Kalau alif lam syamsiah tadi ada lam, huruf lam tu tidak disebut. Huruf selepas huruf lam bertanda sabdu, dan huruf lam tidak ada baris. Bagi alif lam qamariyah pula, huruf lam tu disebut. Huruf selepas huruf lam bertanda mati, sukun. Dan huruf lam tu sentiasa bertanda sukun. Lam tu sentiasa bertanda ada tanda mati. Dan huruf selepas huruf lam berbaris atas, bawah ataupun hadapan. Itu beza antara alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Kalau kat bawah tu dia ada bagi orang kata formula untuk mengingati huruf-huruf dalam alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Nanti kamu boleh tengok itu, kamu catatkan sebagai nota, itu sebagai formula. Dan kamu juga boleh buat formula kamu sendiri, sebab kita nak hafal huruf tu banyak. Huruf tu banyak.
Jadi boleh buat formula kamu. Itu adalah alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Okey, seterusnya, antara benda yang kita belajar dalam ilmu tajwid juga adalah wajibul gunnah. Okey, wajib gunnah, wajib dengung. Okey, huruf mim dengan nun. Tadi kita sebutkan makhraj huruf mim dengan nun di mana? Di pangkal hidung. Okey. Kita tengok sama-sama. Wajibul gunnah ialah huruf mim dan nun yang bersabdu, bertasydid, okey, bertanda mati. Bukan, bertanda bersabdu, bertanda sabdu ni tanda apa? Kita panggil sukun. Sukun mati. Sabdu lah. Okey, sabdu. Okey, bertanda sabdu ataupun syaddah. Okey, bertasydid, bertanda sabdu. Orang Melayu panggil tanda sabdu lah. Okey. Cara bacaan wajibul gunnah adalah dengan menekan suara pada huruf mim dan nun. Okey. Disertai dengan dengung sekadar dua harakat. Mim dengan nun tu ada tanda sabdu dan secara dengung, dibaca dengan dengung secara dua harakat. Apa contoh dia? Kita ada surah An-Nas kat situ. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey. Bacaan huruf nun tu dia dengung dan dibaca dengan dua harakat. Okey, contoh lain oleh huruf mim adalah fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Okey. Itu contoh bacaan dalam wajibul gunnah. Ada dua huruf ya, mim dengan nun, dan dua-dua wajib dengung. Mim dengan nun yang bertanda sabdu, itu dipanggil sebagai wajibul gunnah, yang bermaksud wajib dengung. Gunnah tu bermaksud dengung. Okey, itu wajibul gunnah. Okey, yang seterusnya, okey, yang last sekali diajarkan tentang juga fawatihus sur. Okey. Perkataan fawatih ialah kata jamak yang diambil daripada kalimah fatih yang bermaksud pembuka. Sebab tu surah Al-Fatihah kita panggil sebagai surah pembukaan. Fatih, futuh, fatah. Okey. Iaitu bermaksud pembuka. Manakala perkataan sur pula ialah kata jamak yang berasal daripada kalimah surah yang bermaksud dihimpunkan ayat Al-Quran dengan nama-nama yang tertentu. Okey. Jadi maksud fawatihus sur bermaksud huruf-huruf hijaiyah yang terletak di permulaan sebahagian daripada surah-surah Al-Quran. Okey. Fawatihus sur, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tahu kan? Alif, ba, ta, sa, jim sampailah habis. Okey. Yang diletakkan di awal surah. Mestilah di awal surah, bukan hujung, bukan tengah, di awal surah. Okey. Dan diletakkan di awal surah. Okey. Pada sebahagian ayat-ayat surah-surah dalam Al-Quran. Bukan semua surah ada. Ada sebahagian surah sahaja yang ada. Okey. Contoh yang biasa kita dengar, Yasin. Contoh yang lagi biasa, Alif Lam Mim, Nun, Qaf Ha Ya Ain Sad. Banyaklah Okey. Fawatihus sur juga dikenali sebagai huruf muqatta'ah ataupun potongan huruf. Fawatihus sur terdapat pada 29 surah yang menggunakan 14 huruf. Ada 29 surah yang ada fawatihus sur, yang ada 14 huruf semua sekali. Terdapat 3 cara bacaan fawatihus sur. Okey, ada 3 cara macam mana nak baca fawatihus sur. Yang pertama, okey, dibaca tanpa mad atau tidak dipanjangkan. Itu bagi huruf alif. Okey. Macam Alif Lam Mim. Alif tu tak ada harakat. Okey, dibaca pendek. Tu huruf alif.
Yang kedua dibaca panjang 2 harakat. Okey. Ha, ya, ta, ha, ra. Okey. Macam contohnya kaf, ha, ya, ain, sad. Okey. Ha dengan ya tu panjang dia hanya sekadar 2 harakat. Okey. Dan yang ketiga dibaca panjang 6 harakat. Okay, 6 harakat huruf nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Okey, macam tadi saya bagi contoh kaf, ha, ya, ain, sad. Okey. Yang penting kita tahu beza panjang pendek kat situ. Okey. Sebab kalau kita baca dalam Al-Quran pun dia akan letak tanda. Kalau kita tengok tanda kat bawah tu apa? Di atas huruf contoh alif lam mim. Lam dengan mim tu atas dia ada tanda macam berombak bergalun. Okey, itu tanda bacaan dengan panjang, harakat panjang. Sama ada 4, kalau dalam Al-Quran kalau ada tanda macam itu dibaca sama ada 4 ataupun 6 harakat. Okey, jadi kita nak tahu beza cara bacaan dalam Fawatihus Sur. Kalau huruf tu huruf alif dibaca tanpa harakat. Kalau huruf tu huruf ha, ya, ta, ha, ra, ataupun kalau tengok dalam Al-Quran huruf tu tidak bertanda atas dia. Dia kosong macam tadi kaf, ha, ya, ain, sad tu kan. Ha dengan ya tu tak ada tanda. Tidak ada tanda, je sekadar ha dengan ya. Maka dibaca dengan 2 harakat. Dan yang ketiga dibaca dengan panjang 6 harakat. Okey. Huruf-huruf yang kalau kita tak tahu, kita tak ingat huruf dia apa, kita buka Al-Quran, huruf yang ada tanda macam beralun ombak di atas tu kan. Huruf tu dibaca dengan 6 harakat. Macam alif lam mim. Kalau macam surah Yasin, Yasin. Ya tu 2 harakat, sin tu 6 harakat. Okey. Itu yang dipanggil sebagai Fawatihus Sur, pembukaan surah. Okey, bahasa mudah dia pembukaan surah. Okey. Kalau terjemahan ataupun definisi panjang dia, huruf-huruf hijaiyah yang terletak di permulaan surah-surah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sebahagian Al-Quran. Okey. Itu adalah benda yang berkaitan dengan tajwid. Ini adalah asas tajwid yang paling tidak kita kena ambil tahu. Okey. Kalau kita ulang balik tadi permulaan, kita bicara tentang makhraj huruf, di mana tempat keluar huruf. Yang ada 5 tempat keluar, ada hidung, ada 2 bibir, ada lidah, ada jauf dan ada ni kerongkong kita ni. Okey. Paling tidak kita tahulah sebahagian, ataupun lagi baik kita tahu semua cara-cara untuk menyebut huruf-huruf yang keluar daripada 5 tempat keluar ni. Okey. Seterusnya kita cerita tadi juga tentang isti'azah dengan basmalah. Yang ni kita tahulah isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah bismillahirrahmanirrahim. Okey, isti'azah ni sunat dibaca, basmalah kalau dalam solat wajib baca. Okey. Yang seterusnya kita cerita tentang alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah, alif lam yang tidak dibunyikan. Okey, itu kalau kita nak kenal. Dan alif lam qamariyah, lam yang dibunyikan. Okey. Dan tadi kita belajar tentang wajib gunnah, huruf-huruf yang wajib untuk didengungkan, huruf mim dengan nun yang bertanda sabdu. Dan last sekali Fawatihus Sur. Permulaan surah, huruf yang ada di permulaan surah. Okey. Itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Okey, untuk tugasan kamu. Okey, untuk tugasan kamu, okey, kamu tengok muka surat 22. Kat situ ada bahagian aktiviti. Okey. Baca surah An-Nas dan surah Ad-Duha dengan memfokuskan perkara berikut: isti'azah dan basmalah, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, dan wajib gunnah. Okey. Jadi apa yang kamu perlu buat? Kamu rakam bacaan surah An-Nas dengan Ad-Duha. Okey, 2 surah ni An-Nas dengan Duha,
kamu rakam bacaan kamu gunakan phone kamu, kemudian kamu hantar ke dalam grup Telegram kelas kamu. Okey? Itu adalah 2 tugasan yang kamu kena buat, 2 surah Ad-Duha dengan An-Nas. Okey. Okey, insya-Allah itu sahajalah untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, bolehlah PM saya secara personal. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas minggu hadapan. Aquli qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.